dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Adi yang merupakan hadis yang ke-21. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa qurra'un fasakatun. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhir zaman, selagi akan ada di akhir zaman, ubadun, mereka yang ahli ibadah, juhalun, mereka yang ahli ibadah yang jahil, wa qurra'un fasakatun, dan ulama yang fasik. Hadis riwayat Ibnu Adi. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita berkenaan salah satu daripada peristiwa akhir zaman dan merupakan tanda-tanda kiamat yang kecil, iaitu akhir zaman nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terdapat dua golongan ini, iaitu yang pertama ubadun juhalun, ahli ibadah tapi jahil. Yang kedua, kata Rasulullah, wa qurra'un fasakatun, dan ulama tapi fasik. Maka ini yang merupakan disebut oleh Rasulullah akhir zaman nanti ada ahli ibadah yang jahil dan ulama yang fasik. Dan ia merupakan petanda akhir zaman dan merupakan tanda-tanda kiamat yang kecil. Apabila Nabi SAW menjelaskan kepada kita perkara ini, maka sudah tentu bahawasanya ia merupakan peristiwa akhir zaman, dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah telah pun berlaku dan menunjukkan benar-benar sebenarnya kita berada di akhir zaman. Apabila terdapat dua golongan ini, maka bila mana dua golongan ini wujud, dua golongan ini ada, iaitu ada yang ibadah tetapi jahil, kemudian ada ulama tetapi fasik, maka bahawa ini menunjukkan kita berada di akhir zaman. Kerana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhir zaman nanti ada orang jahil tapi kuat amal ibadah. Mereka jahil tapi rajin buat amal ibadah. Jahil di sini adalah jahil dari segi sudut ilmu agama. Kerana dalam kita nak melakukan ibadah ini perlu kepada ilmu. Kerana ilmu itu adalah ketua ataupun imam dalam kita nak melakukan ibadah. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imam, ketua dalam kita nak beramal ibadah, baik amal yang fardu maupun amal yang sunat. Maka perlu kepada ilmu, bukan kepada hawa nafsu, bukan kepada akal fikiran semata-mata. Maka ilmu inilah yang memberikan keabsahan kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka salah satu daripada peristiwa akhir zaman, kata Rasulullah, ada orang ni rajin amal ibadah. Yang fardu Masya Allah tabarakallah tak tinggal, yang sunat sangat banyak dia lakukan, yang sunat dia tak tinggalkan. Tetapi malangnya amal ibadah yang rajin dia buat, yang dia lakukan itu, tetapi dia lakukan dalam keadaan kejahilan. Dia jahil tetapi dia melakukan amal ibadah. Maka ini menunjukkan bahawasanya ibadah yang buat dalam keadaan jahil, maka dia ditipu oleh syaitan. Maka dia sekadar mengikut hawa nafsu semata-mata. Sebab itu dalam kita melakukan amal ibadah, pastikan dari segi untuk meluluskan ataupun mendapatkan keabsahan dari segi sudut syarak, maka menepati kepada kehendak syarak. Maka nak menepati kehendak syarak, ilmu itu perlu dipelajari, ilmu itu perlu dituntut, supaya benar-benar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sah menurut syarak
dan insya-Allah mudah-mudahan ianya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bila mana orang yang kuat amal ibadah tapi dalam keadaan jahil, ini merupakan bahawa petunjuk kepada kita berada di akhir zaman. Dan juga bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada pula orang alim yang fasik. Dia alim, orang berilmu. Yang tadi tak ada ilmu tapi rajin amal ibadah. Yang kedua alim, mempunyai ilmu yang banyak. Ada ilmu tapi fasik. Fasik ni apa? Fasik ni orang Islam, orang mukmin tapi dia melakukan dosa. Dia tak kira, dia tak kisah dosa-dosa yang dia buat itu, lantaran dengan kefahaman dia menyatakan Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Bila-bila masa dosa saja buat, bila-bila boleh minta ampun, Allah Ta'ala tu Maha Pengampun. Ini dia main-main tuan-tuan. Dalam keadaan ini, maka dia mempunyai ilmu yang banyak, seorang yang alim tapi fasik. Dan ini kata Rasulullah, bila golongan ulama yang fasik ini ada, berlaku, maka ini petunjuk berada di akhir zaman. Sebenarnya dalam kehidupan kita hari ini, kita perlu tahu musuh-musuh kita. Yang mana kita sebagai hamba Allah, kita sebagai orang yang beriman, sebagai seorang Islam, kita kena tahu musuh-musuh yang boleh merosakkan amal ibadah kita, pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, antara musuh yang boleh merosakkan amal ibadah kita kepada Allah, yang pertama sekali dunia, yang kedua syaitan, yang ketiga makhluk, yang keempat nafsu. Ada empat ini merupakan musuh kepada orang beriman, yang menjadikan asbab amal ibadah kita rosak, pahala kita habis. Yang pertama dengan sebab dunia. Maka dunia ini Allah Ta'ala khabarkan, Allah Ta'ala beritahu bahawa dunia ini la'ibun wa lahun, tempat mainan semata-mata dan lalai. Ini sifat dunia. Tapi bila mana satu orang dia terperangkap, dia terpengaruh dengan dunia, maka dia dalam keadaan lalai, dalam keadaan lara, maka habis jauh dia dalam ubudiyah ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu bila mana seseorang itu terpengaruh dengan makhluk termasuklah manusia. Manusia itu apa yang ada pada kelilingnya adalah suaminya, isterinya, anak-anaknya, ahli keluarganya. Itu semua merupakan ujian. Kalau tidak pandai diatur, diurus dengan agama, maka apa yang ada pada keliling kita, sama ada keluarga, sama ada suami, sama ada isteri, begitu juga dengan anak-anak, itu ujian yang boleh menyebabkan seseorang itu jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tak berhati-hati dengan makhluk ini tuan-tuan, maka boleh merosakkan amal ibadah kita kepada Allah. Begitu juga dengan nafsunya. Selain daripada syaitan, dunia, nafsu. Nafsu ini merupakan salah satu daripada musuh. Bahkan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, nafsu ini lebih dahsyat daripada dunia, daripada syaitan maupun makhluk. Maka nafsu inilah yang menuntun seseorang itu supaya meninggalkan amal ibadah kepada Allah. Maka apatah lagi dengan peranan syaitan yang sentiasa membisikkan ataupun memperdayakan manusia, orang beriman, supaya tidak melakukan amal ibadah. Kalau dapat buat amal ibadah pun, maka sekadar buat saja, tidak berdasarkan dengan ilmu, tidak berdasarkan dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah, sekadar buat saja ikut nafsu, maka ini sudah diperdaya oleh syaitan. Maka jadilah kita orang yang melakukan amal ibadah tanpa berdasarkan kepada ilmu. Maka ini musuh manusia, musuh orang yang beriman. Jadi sebenarnya syaitan ni, dia tak akan putus asa.
Dia akan usaha sebaik mungkin, sedapat yang mungkin untuk menyesatkan manusia. Apatah lagi orang yang buat amal ibadah tanpa ada ilmu. Dia akan usaha sungguh-sungguh supaya dapat menyesatkan manusia. Ini kerja dia. Maka oleh itu kata ulama, syaitan ni dia pandai. Dia akan gunakan macam-macam cara. Kadang-kadang dengan kaedah ni, kadang-kadang tak jadi dengan kaedah tu, dengan cara ini, dengan cara itu, dengan cara yang pelbagai, agar yang penting mereka dapat menyesatkan manusia. Maka salah satu daripada jalan untuk mereka menyesatkan manusia, mereka jauhkan manusia ni daripada majlis-majlis taklim, majlis-majlis ilmu. Bila manusia ni jauh daripada majlis ilmu ni tuan-tuan, jauh daripada alim ulama, maka mereka akan jahil. Bila mana mereka jahil, ada yang meninggalkan amal ibadah, ada yang tidak melakukan kewajipan ketaatan kepada Allah lantaran jahil, tak tahu. Dan ada juga dalam keadaan jahil dia buat amal ibadah. Maka ini yang dikehendaki oleh syaitan agar manusia ini sesat. Maka ini merupakan kaedah macam-macam yang akan digunakan oleh syaitan dan mengikut kepada orang-orang yang mereka yang sesatkan tersebut. Umpamanya bagi yang jahil, syaitan disuruh apa? Dia suruh supaya rajin buat amal ibadah. Sebab itu tuan-tuan, hak kekuatan amal ibadah ini bukan sebenarnya didasarkan dengan ilmu semata-mata. Kerana kita tak boleh nak menyatakan bahawasanya bila mana dia tu alim, dia tu ulama, artinya dalam masa sama dia kuat amal ibadah. Tidak. Dan orang yang kuat amal ibadah pun tak boleh juga nak kita nyatakan bahawasanya dia tu alim. Maka kekuatan amal ibadah itu adalah berdasarkan dengan kekuatan iman, akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tidak ada daya upaya, kita tidak ada kekuatan. Melainkan semuanya kita dapat buat amal ibadah itu dengan kehendak Allah, dengan pilihan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya, tiada kekuatan, melainkan semua dengan kehendaknya Allah Ta'ala. Jadi bila mana orang yang jahil ni, syaitan dia, peranan dia disuruh untuk kuat amal ibadah, rajin buat amal ibadah. Tapi dalam keadaan jahil. Syaitan pandai tuan-tuan. Kerana bila mana satu orang yang jahil, dia buat amal ibadah dalam keadaan jahil yang kadang-kadang tidak tahu akan sah ke ataupun tidak sah ke, atau sekurang-kurangnya dia beranggapan bahawa amal yang dia buat itu sah di sisi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan terima. Itu sangkaan. Sebab itu dalam ibadah kita buat perlu dengan yakin. Yakin itu mai datang dengan ilmu. Tapi syaitan dia pandai. Tak payah duk ngaji, tak payah duk belajar. Rajin buat amal ibadah, tetapi dalam keadaan jahil, maka dia tidak tahu bahawa amal ibadah itu sah ataupun tidak. Maka ini peranan syaitan. Dan sudah tentu apabila satu orang ibadah itu, satu orang dia melakukan ibadah itu tidak sah umpamanya, maka pasti tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kerana berdasarkan dengan nafsu semata-mata. Sebab tu tuan-tuan, syaitan dia akan sungguh-sungguh, dia tak mahu orang yang jahil ni kuat amal ibadah ni belajar. Dia tak mahu orang yang kuat amal ibadah ni, orang yang jahil ni menuntut ilmu. Dia tak mahu orang yang kuat amal ibadah ni, yang jahil, duduk dalam majlis taklim. Tak. Kerana bila mana dia belajar, dia duduk dalam majlis ilmu, maka sudah tentu tuan-tuan dia akan betulkan ibadah dia. Dia akan perbaikikan ibadah dia. Kerana sebab dia belajar, barulah ibadah tu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalahlah syaitan. Habislah syaitan. Sebab tu tuan-tuan, salah satu juga merupakan tanda akhir zaman, apa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain. Bila mana kamu lihat nanti satu zaman umat aku yang menyatakan bahawa itu petunjuk di akhir zaman, apa dia kata Rasulullah? Yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka ini umat aku akhir zaman nanti mereka akan lari daripada alim ulama, mereka akan lari daripada para fuqaha.
Sebab apa tuan-tuan? Sebab dunia, syaitan, nafsu, makhluk. Artinya mereka bila jauh daripada alim ulama, lari daripada para fuqaha, artinya mereka tidak lagi dah untuk belajar. Mereka tidak jadikan ulama ini rujukan. Mereka tak duduk dalam majlis-majlis ta'lim. Mereka tak duduk dalam majlis-majlis ilmu. Sedangkan majlis ilmu, majlis ta'lim ni tuan-tuan, asbab dicurahkan, dilimpahkan ilmu oleh Allah Ta'ala kepada kita. Maka daripada belajar itulah insya-Allah Allah Ta'ala berikan ilmu. Barulah amal ibadah kita itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi salah satu daripada perkara akhir zaman, umat ini mereka jauh daripada majlis ta'lim, majlis ilmu, maka mereka hidup dalam keadaan kejahilan. Bila mereka jahil, buat amal ibadah, maka tidak sah, maka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Itu yang dikehendaki oleh syaitan. Hidup, buat amal ibadah, tapi rasa perasan sah, padahal tidak. Kerana tidak berdasarkan dengan ilmu, maka ditolak amal ibadahnya oleh Allah. Maka ini kerja syaitan tuan-tuan. Sebab itu kita kena kuatkan himmah kita, semangat kita untuk sentiasa belajar, untuk sentiasa duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis ta'lim. Kerana kewajipan kita sampai mati untuk kita terus menuntut ilmu, sama ada ilmu tauhid, ilmu fiqh, begitu juga dengan ilmu tasawuf. Kerana apa? Kerana tiga ilmu ini adalah fardu ain, kewajipan bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Artinya kalau dia tidak selesaikan tiga ilmu ini, maka dia mati dalam keadaan berdosa. Kerana ia merupakan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa berdosa? Kerana dia buat amal ibadah dalam keadaan tidak berilmu. Dia bertauhid dengan keadaan tidak berilmu. Dia menjalankan ibadah dengan tidak ilmu. Dia menjalankan ilmu tasawuf dengan tidak ilmu, sehingga disesatkan oleh syaitan. Maka inilah peranan syaitan bagi menyesatkan manusia. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Begitu halnya dengan orang yang alim, yang ada ilmu. Ulama, alim, ulama, jamak bagi ilmu. Orang yang ada banyak ilmu agama, yang sangat banyak ilmunya tuan-tuan, pun syaitan dia tak akan biarkan begitu saja. Syaitan dia akan suka dan mainkan peranan supaya menyesatkan manusia, semua orang. Bila kata anak Adam, manusia, apatah lagi orang yang beriman, dia akan usaha menyesatkan semua orang. Peringkat apa juga sekalipun, orang awam, ulama, siapa juga sekalipun, mereka tak akan lepas. Jadi syaitan ni bila mana untuk menyesatkan juga orang alim yang banyak ilmunya, syaitan ni akan mengemukakan macam-macam alasan agar dia malas buat amal ibadah. Sebab itu tadi, satu orang yang amal ibadahnya banyak bukan didasarkan dengan ilmu. Kerana orang yang mempunyai ilmu yang banyak tidak boleh dinyatakan dia ni kuat amal ibadah, tidak. Maka salah satu peranan syaitan ni kepada orang yang banyak ilmu, orang alim ni, dia akan buat macam-macam tuan-tuan, memberikan alasan yang macam-macam kepada orang yang banyak ilmu ni supaya tak buat amal ibadah, tidak melakukan banyak-banyak ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehinggakan orang alim, orang yang banyak ilmu ini, dia akan meninggalkan ibadah-ibadah yang sunat, dan akhirnya dia akan meninggalkan ibadah yang wajib. Pandai syaitan tuan-tuan, sehingga kan dia menyatakan, syaitan ini akan menyatakan bahawa ini sekadar sunat saja. Sunat ni hak dipaham, buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Didoktorinkan sunat saja, sunat saja, sunat saja, hingga kan orang yang ada ilmu pun tuan-tuan terpengaruh sehingga kan meninggalkan perkara yang sunat. Ni bahaya. Sebab itu sunat ni tuan-tuan, supaya kita ada himmah, semangat terus istiqamah, dapat memperbanyakkan amal ibadah yang sunat ini, kita kena berpegang menyatakan bahawasanya yang sunat ini, ya hukumnya sunat, buat dapat pahala,
tapi tinggal rugi. Tinggal rugi. Bila kata rugi tuan-tuan, siapa mahu rugi? Apatah lagi rugi akhirat. Kerana yang memberikan keuntungan kita di hari akhirat nanti adalah dengan amalan-amalan yang sunat, bukan amalan yang fardu. Kerana amalan yang fardu ini adalah dia balik modal sahaja. Dia yang kewajipan yang kita buat ini hanya balik modal sahaja. Tetapi bila meninggalkan yang sunat, maka seseorang itu tidak mendapatkan keuntungan. Jadi keuntungan yang kita dapat nanti di hari akhirat yang kita akan ambil, bukan hanya yang kita nak balik modal saja, tetapi kita nak untung. Untung yang mana? Bila mana kita hidup atas dunia dapat melakukan amalan-amalan yang sunat. Tapi syaitan ni dia pandai. Dia akan usaha sungguh-sungguh supaya kita meninggalkan yang sunat. Kita malas buat amal ibadah yang sunat. Sehingga akhirnya nanti tuan-tuan, lama kelamaan orang yang tak rajin, apatah lagi meninggalkan amalan yang sunat, satu hari nanti dia akan tinggalkan amalan yang wajib. Ini bahaya. Bahkan tak rugi bila mana satu orang dia buat yang sunat, kerana amalan yang sunat inilah yang menampung segala kekurangan-kekurangan dalam kita buat amalan yang fardu. Maka ini syaitan dia pandai buatkan alasan yang macam-macam. Walaupun seseorang itu ada ilmu yang banyak, seorang alim, dia akan beri alasan jangan buat amal ibadah, ini yang sunat saja. Tapi lama-lama nanti tuan-tuan, akhirnya dia akan tinggalkan ibadah yang wajib. Maka dengan itu, ilmu yang ada di dalam dada-dada satu orang yang dilimpahkan ilmu oleh Allah Ta'ala yang banyak, sebenarnya tidak ada faedah. Bila mana dia tidak dapat mengamalkan ilmunya, iaitu dengan tidak melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan orang alim yang banyak ilmu ini, dia tinggalkan amal ibadah, dia malas untuk buat amal ibadah, bahkan akhirat dia akan menjadi musuh, musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan musuh kepadanya pada hari kiamat nanti. Jadi oleh itu tuan-tuan, berjayalah syaitan, berhasillah syaitan dalam usahanya untuk menipu daya manusia, menyesatkan manusia. Sebab itu dalam pepatah Arab ada menyatakan, al-ilmu bilal amal kal syajar bila syamar. Ilmu tanpa amal seperti mana pokok tidak berbuah, kas syajar bila samar. Satu orang ada ilmu yang banyak tapi tak buat amal ibadah, seperti mana pohon pokok tidak berbuah. Kalau pokok tak buah tuan-tuan, tebang je habis, tak ada faedah. Gitulah orang yang ada ilmu tapi dia tidak dapat buat amal ibadah, dia tidak ada faedah tuan-tuan. Dan ilmu yang dituntut itu pun, kata ulama, bila tidak dapat buat amal ibadah, menunjukkan ilmu yang dia pelajari itu adalah ilmu yang tidak manfaat, ilmu yang tidak bermanfaat. Sebab itu tuan-tuan, usahakan dalam kehidupan kita agar sentiasa tiga ilmu ni seiring. Dengan kita menuntut ilmu tauhid, dengan kita menuntut ilmu fiqh, dengan kita menuntut ilmu tasawuf. Kita tuntut ilmu tauhid supaya benar-benar tauhid kita, iman kita membetuli seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan juga Rasulullah SAW. Tak rugi kehidupan atas dunia jika sebenarnya iman kita makin kuat, tauhid kita makin kukuh, akidah kita makin mantap. Hanya keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu yang sebenar. Kita kena pelajari ilmu fiqh supaya benar-benar ibadah kita sah di sisi syarak dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita kena pelajari ilmu tasawuf, kerana dengan ilmu tasawuf inilah ilmu yang membersihkan hati daripada segala-gala sifat-sifat mazmumah, dengan makhluknya, dengan dunianya, dengan nafsunya. Maka jika tidak tuan-tuan, dengan hati yang tidak bersih, mungkin amal ibadah kita itu tidak ikhlas dan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kan kita ini merupakan orang yang ditipu oleh syaitan. Jadi apa yang disebutkan oleh Rasulullah ini, bila mana akhir zaman kita lihat ada dua golongan ini, ahli ibadah yang jahil dan ulama yang fasik, maka rupanya inilah yang sedang dan telah berlaku dalam masyarakat kita, di mana ramai yang rajin buat amal ibadah
tapi dalam keadaan jahil dan mengabaikan hal-hal ibadah itu adalah terdiri daripada orang yang mempunyai dari orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Tuan-tuan muslimin hadiri yang dirahmati Allah, kesimpulan daripada hadis ini, yang pertama, usahalah dan sentiasalah tuan-tuan kita dalam majlis ilmu, majlis ta'lim. Jangan kita lari daripada majlis ilmu, majlis ta'lim, sehinggakan umat ini akan jahil nanti apabila dalam nak melakukan amal ibadah kepada Allah. Yang kedua, jangan tinggalkan 3 ilmu yang kewajipan kepada kita dituntut atas kita untuk pelajarinya, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Dan yang keempat, usahakan tuan-tuan dengan ilmu yang kita ada, yang dilimpahkan, yang dicurahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka kehidupan kita ini akan sempurna bila mana kita dapat melakukan amalan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itulah merupakan tanggungjawab kita dan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelangsungan ubudiyah kita ini sebagai hamba kepada Allah. Maka terus melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan ikhlas, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada apa yang digolongkan oleh Allah Ta'ala, yang disebutkan oleh Rasulullah akhir zaman nanti, golongan yang ada kuat amal ibadah tapi jahil. Dan golongan yang kedua, orang yang banyak ilmu tapi fasik, meninggalkan amal ibadah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada 2 golongan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatkan iman kita, Allah Ta'ala selamatkan akidah kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keturunan zuriat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi asbab Allah Ta'ala menjadikan kita ini istiqamah melakukan ketaatan kepada Allah dan menjadi asbab kita mati husnul khatimah, akhirat kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wal afu minkum. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.